Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faris Izzuddin bin Zulkifli Izzuddin, nombor matrik AA200142. Hari ini saya dan kumpulan saya iaitu kumpulan 2 yang terdiri daripada ahli Muhammad Firdaus Amin bin Zulkifli, Aman Muzaffar bin Azmi, Muhammad Faris Izzuddin bin Zulkifli Izzuddin iaitu saya, dan juga Spencer Bersih anak Robert Sidem ingin membentangkan tentang projek banglo satu tingkat kami. Umumnya seperti yang kita semua tahu, perancangan pembinaan dilakukan terlebih dahulu sebelum sebarang pembinaan selesai. Itulah sebabnya kami membuat laporan berkumpulan ini untuk menjelaskan draft yang kami rancang bagi membolehkan kami sekumpulan memahami apa yang dilakukan oleh arkitek untuk menyelesaikan draft tersebut. Dalam laporan ini, kami akan menerangkan ciri-ciri ruang bangunan seperti luas setiap ruangan, ciri-ciri reka bentuk seperti asas, rasuk, lantai dan tiang. Tidak lupa juga bahan binaan yang digunakan untuk plaster, bumbung, pintu, tingkap dan rangka bumbung. Untuk menjadikan laporan ini lebih bermaklumat, kami telah menyertakan lukisan struktur dan arkitek dalam laporan ini. Seterusnya, rakan saya Aman Muzaffar bin Azmi akan meneruskan pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muzaffar bin Azmi, muka matrik AA200943. Saya akan sambung membentang tentang ciri-ciri ruangan rumah. Untuk ciri-ciri ruangan rumah, saya akan menerangkan tentang ruangan-ruangan yang terdapat dalam banglo tingkat dalam lukisan kita. So, rumah ni jenis dia banglo, satu tingkat, 103.2975 meter persegi keluasan lantai dia. Untuk kulilit 62,670 meter. Bilangan pintu ada 8. Bilangan tingkap ada 12. Bilangan ruangan ada 11. Untuk bilik tidur ada 4. Bilangan dapur 1. Ruang tamu pun ada 1. Ruang makan ada 1. Bilik air ada 2. Anjung kereta 1. Tengah laluan lega ada 1. So, untuk ruang tamu dia, ruang tamu dia berkeluasan 27.236 meter persegi. Pintu ada 2, tingkap pun ada 2 kat ruang tamu. So, untuk bilik tidur utama, luas dia 13.883 meter persegi. Pintu 1, tingkap ada 2 dekat bilik tidur utama. So, untuk bilik tidur yang first, luasan dia 9.833 meter persegi. Pintu 1, tingkap pun ada 1. Untuk bilik tidur yang kedua, sama juga luas dia 9.833 meter persegi. Pintu dia ada 1, tingkap dia ada 2. So, untuk bilik tidur ketiga, luas dia sama juga 9.833 meter persegi. Pintu 1, tingkap 1. So, kalau dapur pula, keluasan dapur dia 15.732 meter persegi. Pintu ada 1, tingkap ada 2, sinki pun ada 2. Untuk ruang makan, 22.376 meter persegi. Itu untuk luas dia. Pintu 1, tingkap 1. So, untuk bilik air utama, dia berkeluasan 1.733 meter persegi. Pintu 1, tingkap 1, sinki 1, jamban pun 1. Untuk ciri bilik air satu lagi tu, sama juga. Luas dia 1.733 meter persegi. Pintu 1, tingkap 1, sinki ada 1, jamban pun ada 1. So, untuk ruang lain-lain seperti anjung kereta, dia luas dia 12.5 meter persegi dengan laluan lega. Luas laluan lega ialah 13.136 meter persegi. So, itu je untuk ruangan rumah. So, saya akan bagi kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk membentang. Terima kasih. Hai, selamat sejahtera. Saya Spencer Bersih, anak Robert Sidem, nombor matriks AA20075
dari kumpulan 2 akan membentangkan mengenai ciri-ciri reka bentuk rumah banglo yang kami cadangkan. Untuk ciri-ciri reka bentuk rumah, saya akan mengulas mengenai asas, rasuk, tiang, lantai dan dinding yang terdapat di dalam lukisan struktur. Untuk asas, jenis asas yang digunakan adalah asas papak. Saiz asas papak yang digunakan ialah 1000 mm darab 1000 mm darab 400 mm. Asas papak ini kami gunakan kerana sesuai untuk bangunan atau rumah kediaman yang tidak melebihi 2 tingkat. Asas papak ini juga sesuai dibina di kawasan tanah yang kukuh dan tidak menghadapi masalah pemendapan. Seterusnya, untuk jenis rasuk pula, rasuk yang akan kami gunakan adalah rasuk hujung terikat. Saiznya bergantung pada tempat. Rasuk ini menggunakan konkrit dan disekong oleh tertulang utama terutama pada bahagian yang mengalami tegangan bagi meningkatkan keupayaan tegangan rasuk tersebut. Seterusnya, jenis tiang yang akan kami gunakan adalah tiang tunggal. Tiang tunggal ni kami gunakan kerana ianya mampu menerima beban yang tinggi. Tiang tunggal juga merupakan jenis tiang konkrit bertertulang serta boleh dibina daripada keluli, batu bata dan kayu. Untuk jenis lantai pula, bangunan ini menggunakan 2 jenis lantai, iaitu lantai bawah padu atau ground floor dan lantai atas. Lantai bawah padu berperanan sebagai penyokong lantai. Lantai bawah padu terdiri daripada lapisan batu pejal, lapisan kedap, lapisan konkrit, membran kalis lembap, lapisan skrit dan lapisan kemasan. Lantai atas akan disokong oleh rasuk. Dan akhir sekali, jenis dinding yang akan kami gunakan adalah dinding tanggung beban. Dinding tanggung beban ini dibuat menggunakan batu bata. Sebab utama kami menggunakan dinding tanggung beban adalah dinding tanggung beban ini mampu menanggung beban dan beratnya sendiri. Itu sahaja berkenaan ciri-ciri reka bentuk rumah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus Amin bin Zulkifli. Nombor telik saya AA200490. Saya akan menerangkan tentang bahan binaan. Terdapat pelbagai bahan binaan yang digunakan secara asas dalam pembinaan rumah banglo satu tingkat ini. Bahan binaan yang pertama adalah batu bata. Batu bata yang digunakan ialah batu bata merah. Batu bata ini sangat umum untuk dijumpai di pasaran dan mempunyai ciri-ciri yang keras serta tahan lasak. Batu bata ini mempunyai permukaan dan warna yang cantik. Ia mempunyai kekerasan yang cukup untuk bebanan biasa. Batu bata jenis ini mempunyai ketahanan tinggi daripada hujan, angin dan asap. Bagi jenis ikatan pula, ikatan Inggeris digunakan sebagai ikatan batu bata. Ikatan Inggeris ialah satu lapisan disusun dengan menunjukkan muka depan dan satu lapisan lagi disusun dengan menunjukkan muka structure. Ikatan ini juga digunakan dalam pembinaan kerana susunan batu batanya yang seimbang dan tidak mudah roboh. Bahan binaan yang kedua ialah simen. Simen yang digunakan dalam pembinaan rumah ini ialah simen Portland biasa. Simen ini mempunyai kekuatan yang lebih tinggi berbanding dengan simen-simen lain yang terdapat di pasaran. Nisbah air yang digunakan dalam pembinaan rumah ini juga adalah bersesuaian agar simen yang digunakan sebagai pelakat batu bata lebih cepat kering. Justru batu bata akan seimbang dan tidak roboh. Kerja pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan laju jika masa yang diambil adalah tidak terlampau lama. Bahan yang ketiga ialah kayu. Kayu yang digunakan pula adalah kayu meranti. Kayu meranti pada umumnya memiliki batang yang lurus, membuatkannya sesuai untuk dijadikan sebagai bahan membuat rangka atap. Kayu ini sangat mudah digunakan untuk pemasangan rangka bumbung. Selain itu, kayu ini akan menjadikan suasana di dalam rumah lebih nyaman walaupun pada waktu matahari terik. Jika dibandingkan dengan besi, ia mudah menyerap haba lalu menjadikan suasana rumah menjadi panas.
Kayu meranti juga sangat mempunyai ketahanan tinggi dalam penampungan berat bumbung. Yang bahan binaan yang keempat ialah bumbung. Bahan yang diaplikasikan adalah bumbung yang diaplikasikan adalah bumbung atap genting tanah liat. Bumbung ini mempunyai kualiti dan warna yang tahan lama. Bumbung ini juga digunakan sebagai penebak haba untuk mengurangkan suhu dalam rumah. Cuaca seperti angin kencang dan hujan dapat diatasi kerana bumbung ini mempunyai ketahanan cuaca yang sangat tinggi. Dari segi kecantikan, bumbung ini kebiasaannya digunakan di perumahan yang mewah dan berkualiti. Bahan yang terakhir iaitu nombor 5 adalah konkrit. Reinforced concrete pile pula digunakan sebagai cerucuk rumah. Cerucuk rumah perlu digunakan kerana cerucuk bertindak dengan memindahkan berat asas kepada tanah. Kelebihan konkrit sebagai cerucuk adalah dapat menampung beban yang lebih berat. Selain itu, ianya mudah didapati dalam pelbagai saiz standard kerana sering digunakan dalam industri pembinaan. Kosnya murah dan mudah didapati serta struktur tanah di Malaysia yang sederhana membolehkan cerucuk konkrit ini digunakan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Secara keseluruhannya, projek pembinaan rumah banglo satu tingkat ini memberi inspirasi terhadap reka bentuk yang bercirikan mempemilik. Ini adalah amat penting bagi menarik minat golongan muda untuk memiliki aset berbanding dengan kemahuan dan kehendak mereka. Penerangan khusus melalui laporan ini dapat dibincangkan dengan teliti serta maklumat yang ingin disampaikan amat berkesan. Lukisan arkitek dan struktur memberi gambaran jelas dan tepat dengan bantuan perisian AutoCAD. Penerangan melalui ciri-ciri ruangan rumah, ciri-ciri reka bentuk rumah dan bahan binaan jelas meyakinkan bahawa rumah ini mempunyai ciri-ciri sebuah rumah moden. Oleh itu, projek lukisan kejuruteraan awam ini amat penting bagi kami untuk meningkatkan lagi kemahiran dalam mereka bentuk sesebuah rumah. Sekian, terima kasih.